Ya Rasulullah, apa lagi yang kata dosa besar tu? Nabi kata, antaqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak. Nabi kata dosa besar itu juga ialah kamu bunuh anak kamu kerana khawatir, kerana bimbang dia nak makan sama dengan kamu. Macam orang hari ini, bini dah mengandung 3 bulan, 4 bulan dah pergi guguk buang anak tu. Pasal apa? Pasal duk takut sekali lagi tambah bilangan anak, boleh menyebabkan rezeki jadi sempit, makan tak cukup, anak terlampau ramai. Dia bunuh anak yang dalam kandungan isteri dia tu kerana semata-mata dia duk rasa anak tu kalau keluar esok menyusahkan dia. Nak makan sama seperuyuk dengan dia, maka ni akan menyusahkan dia. Kerana Allah pun dia dah susah dah. Itu juga dimaksudkan sebagai membunuh anak. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tadi, di antara ciri orang yang beriman itu juga ialah orang yang tak bunuh mana-mana nyawa melainkan dengan jalan illa bil haq, melainkan dengan jalan sebenar, seperti sebab bunuh warisnya. Ini qisas. Dia dihukum bunuh kerana dia bunuh orang, maka dijatuhkan hukum bunuh kepada dia. Orang yang menjalankan hukum bunuh dekat dia, orang yang pergi pancung dia, tak dianggap dia sebagai bunuh orang, kerana orang tu memang layak dibunuh. Dia dibunuh atas jalan qisas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wala yaznun. Dan orang yang sebenar-benar ibadur rahman, sebenar-benar hamba Allah Tuhan Ar-Rahman itu ialah orang yang tiada zina mereka itu. Dia tak pernah terlibat dengan perbuatan zina yang merupakan satu dosa besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam bab zina ni dia banyak perbahasan dalam agama. Awal-awal Tuhan kata, jangan hampiri zina. Wala taqrabuz zina. Jangan hampiri, jangan pergi buat satu benda yang boleh membawa kita kepada mungkin melakukan zina. Awal-awal jangan. Awal-awal jangan duk pergi cari pasal. Pasal apa? Benda ni pergi dekat, api dah spark, kena. Laki-laki dengan perempuan, tuan-tuan. Laki-laki dengan perempuan ni api dia boleh spark bila-bila masa. Itu sebab dalam agama dia kata tak boleh satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang bukan mahram duduk di satu tempat bersunyi-sunyian. Tak boleh. Walau atas alasan nak bersembang saja pun tak boleh. Pasal apa? Pasal dia boleh mengundang kepada berlaku benda tak elok. Zina tu sendiri tak elok. Apatah lagi Nabi SAW kata di antara dosa yang besar itu ialah antuzaniya halilata jarik. Apabila kamu berzina dengan isteri jiran kamu sendiri. Ini dosa paling dahsyat. Zina tu dah dosa besar dah. Tapi berzina pula dengan isteri jiran kita, lagi dahsyat punya dosa. Dan Nabi SAW ada sebut, Nabi kata, la yazni rajul bi'ashri niswah aisaru min an yazni bi imra'ati jari. Nabi kata bahawa satu orang laki-laki berzina dia dengan 10 wanita, dosa tu tak seberat dosa orang yang berzina dengan isteri jiran dia. Maknanya pergi berzina dengan isteri jiran lagi dahsyat hukuman dia. Kalau nak banding dengan berzina perempuan yang bukan jiran 10 orang, hak ni seorang lagi dahsyat dosa dia. Tidak bermakna pergi berzina dengan orang perempuan lain tu bukan dosa besar. Tak, dosa besar juga. Tapi hak ni lagi besar. Yang kesalahan zina ni kalau sabit, dan dia yang berzina ni satu orang yang muhsan, yang sudah berumah tangga, hukum dia tak ada lain melainkan rejam dengan batu sampai mati. Hukuman itu cukup untuk menggambarkan dahsyatnya dosa orang yang melakukan perbuatannya demikian itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan barang siapa buat suatu daripada 3 perkara itu, yakni 1 sembah lain daripada Allah, 2 bunuh orang, 3 zina. Siapa buat 3 kesalahan ni, nescaya bertemu dia akan seksa, tak boleh lepas. Siapa yang buat kesalahan dosa besar 3 ni, pergi syirik Allah, dia pergi bunuh orang,
Dia biasa pergi berzina. Siapa yang buat 3 kesalahan ni, nescaya bertemu dia akan seksa. Tak lepas dia daripada seksa Tuhan. Diganda baginya azab pada hari kiamat. Kalau atas dunia terlepas, sana kena ganda. Dan kekal ia padanya dengan kelakuan yang hina di dalam neraka, yakni jika tiada taubat dia. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang berhak memberi pengampunan Allah saja. Pemerintah negeri pun tak boleh. Pemerintah negeri ni bukan kata satu orang buat kesalahan zina, dibicarakan sabit kesalahan, dia saja tak mau hukum. Bukan macam tu aja dosa. Dia awal-awal tak mau laksanakan hukum hudud dah berdosa dah. Awal-awal tak mau. Tak usah siapa kata apa, tak usah siapa propose apa, tak usah siapa main cadang apa, nama kata hukum hudud Allah punya tak mau. Awal-awal dosa dah. Kalau dia mau, dia laksanakan. Bila laksana esok, tengok-tengok yang buat kesalahan tu kroni dia. Dia lepas. Berdosa juga. Sebab hukuman ni bawah Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tak ada langsung kuasa nak masuk campur, nak bagi syafaat, nak lepas, nak guna kuasa, nak rekomen orang dan sebagainya. Tak boleh. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia taubat dengan taubat nasuha, Allah nak ampun dia. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Benar ni clear. Firman Allah, illa man tabah wa amana wa amila amalan salihah. Melainkan mereka yang taubat dan beramal ia akan amalan yang salih. Iaitu sama ada amalan itu fardu ataupun sunat daripada mereka itu. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Maka bermula mereka itu, yakni orang yang bertaubat itu, mengganti Allah Taala akan kejahatan mereka itu jadi kebajikan di akhirat. Itu dia. Qadimah di Masjid Jelutong. Tengok yang kata Allah Tuhan kita ni macam mana. Semalam hadis kita baca di Masjid Jelutong. Habis perang, tawanan perang dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak yang nak dibawa mai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada satu perempuan, tawanan perang. Dalam duk berjalan nak mai, nak himpun depan Nabi, Nabi nak bercakap, nak bagi tazkirah sikit dekat mereka. Dalam duk berjalan tu nampak anak dia yang tadi masa tengah duk berceramuk perang tadi ni, anak dia hilang. Dalam duk jalan nampak balik anak yang hilang ni. Terus yang mak ni pergi terekam, ambil dukung anak, dukung peluk mai, terus bagi susu dia. Lala tu juga bagi. Perbuatan perempuan ni dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok. Nabi kata ke sahabat-sahabat ada keliling ni. Nabi kata agak-agak hampa. Perempuan tu, Nabi kata. Perempuan yang tadinya kehilangan anak tu baru jumpa anak dia, dandan terpa pergi peluk anak dia, dukung dandan bagi susu badan dia dekat anak dia. Agak-agak hampa perempuan tu, mak budak tu, agak-agak hampa dia gamak dak lempang anak dia masuk dalam api. Sahabat bila dengar macam tu, sahabat kata, la ya Rasulullah, tentu daklah. Dia hilang anak tadi pun dia jadi satu macam bimbang, susah hati. Anak hilang baru dah jumpa anak dia nak pergi buang dalam api. Sahabat kata tak mungkin mak ni boleh buat macam tu ke anak dia. Nabi kata apa? Nabi kata hampa tahu dah, Allah sayang hampa lebih daripada mak tu sayang anak dia. Nabi nak kait ke situ. Nabi kata Allah Tuhan kita ni, yang kata Allah yang kita duk sembah, duk sujud kerana membesarkan Allah. Allah Tuhan kita ni dia sayang kita ni lebih daripada mak tu sayang ke anak tu. Semalam juga kita baca hadis bagaimana berlaku di kalangan umat dulu.